Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Apa khabar semua? Hari ini first time Dr. Ju live juga dekat Instagram. Jadi kalau dengar, kalau nampak Dr. Ju, kalau dengar suara Dr. Ju, you all boleh thumbs up. Dan you all bolehlah share video ni dekat kawan-kawan, dekat siapa-siapa yang ada masalah, kenalan-kenalan, saudara mara yang ada masalah obesity. Jadi hari ini tajuknya adalah visceral fat ataupun lemak yang ada dekat perut. Maknanya dipanggil belly fat. Belly fat ataupun perut buncit. Senang kita cakap bahasa Melayu, kita panggil perut buncit. Jadi kenapa perut kita buncit, macam mana cara nak kuruskan perut buncit. Jadi dia ada macam-macam lah. Ada yang kata kita exercise, ada exercise untuk perut, ada special exercise untuk perut. Exercise nanti perut hilang buncit. Adakah benda itu betul? Jadi kat sini yang kita kena faham, kena tahu apa sebenarnya berlaku, supaya kita tidak buat benda yang tak betul ataupun yang buang masa. Jadi waalaikumsalam semua. Jadi sebelum Dr. Ju cerita macam mana nak kuruskan bujikan perut, adakah exercise tu betul-betul membantu kita untuk kempiskan perut, adakah kadang-kadang ada produk dia kata kita makan produk ni 7 hari perut kempis, adakah benda tu semua betul? Jadi kat sini Dr. Ju akan explain, hari ni akan explain apa yang Dr. Ju tahu daripada research, daripada daripada lain-lain doktor, daripada functional medicine. Sebenarnya macam mana kita nak kuruskan perut ataupun nak kempiskan perut secara betul. Adakah exercise sahaja? Jadi kalau kita tengok kita punya perut ni, kalau kita tengok kita punya bahagian perut ni, tengok gambar ni, kalau tengok kita punya perut ni, lemak yang menyebabkan perut kita buncit ni sebenarnya adalah ataupun yang dipanggil visceral fat ataupun lemak yang ada dekat perut ni sebenarnya adalah, kalau you tengok dalam perut kita ada apa? Kalau you tengok dalam perut kita sebenarnya ada macam-macam. Jadi dalam perut kita ada usus, dalam perut kita ada hati, dalam perut kita ada buah pinggang, ada limfa, dalam perut kita ada dekat usus pula, usus tu yang ada keliling usus tu, kat luar-luar usus tu dia ada omentum ataupun satu selaput yang menyelaputi kita punya usus, dan dia ada, kalau you tengok, you all pernah tengok usus ayam tak? Usus ayam dia bukannya macam tu kosong macam tu je kan, tapi dia ada membrane tu, dia ada macam satu salut salut nipis dekat luar, dan dia banyak, dia semua usus tu digabungkan jadi satu. Itu dipanggil omentum yang mengikat perut kita. Dan kita juga ada lemak-lemak dekat omentum tu, maknanya lemak-lemak. Dan kita juga ada dinding perut kat luar perut ni. Jadi kat dinding perut kita ada otot, dekat dinding perut kita juga ada lemak dekat bawah kulit tu. Jadi kalau kita katakan perut tu buncit, bukan sahaja disebabkan oleh lemak yang ada dekat luar kulit tu sahaja. Sebenarnya lemak yang kat dalam perut tu pun banyak. Jadi itu sebabnya kalau orang buncit tu maknanya dia adalah disebabkan oleh lemak, bukan saja dekat luar perut tapi dalam perut. Yang kat dalam perut tu dipanggil visceral fat. Yang itu sebenarnya lagi susah nak keluar. Jadi kalaulah ada orang cakap exercise boleh
buang lemak, boleh pecahkan lemak dekat perut. Adakah ianya benar? Jadi ada orang yang cakap okey, kalau nak pecahkan lemak dekat perut tu kita perlukan 3,500 kalori keluar daripada badan kita. Jadi dia kata okey, kita exercise ni 5 hari kita exercise, satu kali exercise, let's say kita kata satu kali exercise kita hilang 1,000 kalori ataupun 500 kalori, 500 apa dia lah, kita hilang dalam 1,000 kalori, maknanya kita exercise 7 hari, kita boleh hilang semua 3,500 ataupun 4,000 kalori yang ada kat perut kita dan menyebabkan kita kurus. Adakah ianya benar? Sebenarnya benda tu tidak benar sekali. Tidak semudah itu. Maknanya tidak semudah itu. Jadi kalau semudah itu, senanglah kita nak kuruskan badan. Kenapa ada orang dah exercise, dah berhari-hari, dah lari berhari-hari pun tak kurus juga. Ataupun memang ada yang kurus, tapi adakah ia kurus secara permanen? Perutnya kurus, hilang kurus secara permanen. Kalau produk-produk yang kata dia boleh hilangkan perut buncit tu, sebenarnya selalunya bila kita makan, kita akan berak-berak. Bila kita berak-berak, air keluar daripada badan kita. Bila kita berak-berak, perut pun kecut. Tapi adakah dia kecut buang lemak? Adakah dalam masa 7 hari itu kita dah buang lemak dekat perut kita? Adakah ianya benar? Kat situlah yang kita kena fikirkan, yang kita kena betul-betul study. Apakah apa yang kita buat ni betul, ataupun apa yang kita buat ni hanya membuang masa sahaja. Okey, jadi contohnya, kalau kita nak kuruskan badan, contohnya kita nak kempiskan perut, kita ikut cara Big Loser, rancangan Big Loser. Big Loser adalah satu rancangan yang orang tu disuruhnya makan very low calorie diet dan disuruhnya juga exercise satu hari tu sampai 7-8 jam. Maknanya dalam masa satu hari tu dia cuma exercise saja. Pagi, tengah hari, petang, malam, dan makan sikit. Of course lah kalori yang keluar tu berlebihan, dan of course lah orang tu boleh kurus. Fat lemak dekat dalam badan dia dibakar dan dia boleh kurus. Tapi adakah itu cara yang terbaik untuk kita kuruskan badan, untuk kita hilangkan perut buncit? Tetapi kalau you tengok, you buka balik Google, check balik dekat Google, sebenarnya nama rancangan Big Loser tu sebenarnya fail. Rancangan Big Loser tu sebenarnya fail, di mana lepas beberapa tahun perancangan tu, semua yang masuk rancangan tu, majoriti, ada berapa persen yang tak, majoriti daripada peserta Big Loser tu lagi tambah gemuk daripada sebelum dia memulakan rancangan tu. Jadi dekat sini yang kita perlu belajar. Sebelum Dr. Ju nak ni dulu, kita Dr. Ju nak cerita pasal ni penyakit yang dipanggil Cushing syndrome. Cushing syndrome adalah penyakit yang disebabkan oleh satu hormon dalam badan kita berlebihan. Kita kena tahu bahawa dalam perut buncit ataupun dalam masalah fat dalam perut kita, sebenarnya dia melibatkan banyak hormon. Antara hormon yang terlibat adalah hormon yang dipanggil kortisol. Kortisol adalah hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar kita. Nama kelenjar kita kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal berada di atas buah pinggang kita. Jadi kelenjar adrenal ni dia mengeluarkan beberapa hormon. Salah satu hormon tu namanya kortisol. Kortisol adalah hormon stres. Maknanya apa sahaja yang berlaku dalam badan kita yang menyebabkan ada stres dalam badan kita, sama ada physical stress ataupun mental stress, ia akan menyebabkan hormon itu keluar. Hormon kortisol ni sebenarnya adalah hormon steroid. Sama macam kita ambil ubat steroid. Tapi ini adalah steroid semula jadi yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Jadi bila badan kita ada banyak hormon kortisol ni, efek dia sama macam kita ambil ubat steroid berlebihan. Jadi
satu sindrom di mana steroid tinggi ataupun kita ambil ubat steroid daripada luar, sindrom itu dipanggil Cushing syndrome. Cushing syndrome yang Dr. Ju type ni lah, Cushing syndrome. Cushing syndrome adalah satu keadaan di mana macam-macam berlaku dalam tubuh pengidapnya yang disebabkan oleh tinggi hormon steroid ataupun hormon kortisol dalam badan dia. Dan keadaan ni sama macam kita ambil ubat steroid yang berlebihan. Jadi apa berlaku bila hormon steroid ni tinggi dalam badan kita? Jadi kalau you tengok dekat sini, apa yang berlaku adalah daripada atas sampai ke bawah banyak perubahan yang berlaku. Dekat muka, dia akan berdapat lemak berlebihan dekat muka ni. Dia akan dapat muka dia macam bulan. Jadi muka dia dipanggil moon face. Jadi kalau kita tengok orang buncit perut, mukanya juga kadang-kadang kita tengok mukanya juga akan besar. Macam bulan juga. Itu dipanggil moon face. Jadi orang yang ada masalah Cushing syndrome ni juga perutnya banyak ni besar, buncit. Sebab lemak kebanyakannya disimpan dekat dia punya perut. Dekat luar kulit perut dia, dekat dalam perut dia. Dan ada satu spesifik dalam penyakit Cushing syndrome ni di mana lemak ni berada dekat belakang tengkuk ni, dipanggil buffalo hump. Dia macam kerbau punya, kan kerbau ada bonggol kat belakang tu, jadi dia dipanggil buffalo hump. Jadi itu tipikal masalah orang yang ada hormon kortisol dia berlebihan. Dan dia juga ada garis-garis merah dekat tempat-tempat perut dia, kulit dia pecah, merekah. Sebab orang yang ada masalah tinggi kortisol hormon ni, dia punya collagen, dia ada masalah dengan collagen production. Collagen production dia rendah, jadi dia menyebabkan kulit dia lembik, pecah. Dan dia juga menyebabkan sebab bila kortisol tinggi, kortisol akan menyebabkan otot pengidap dia ni akan diambil, digunakan sebagai gula, sebagai tenaga oleh pengidap tu. Jadi otot dia akan kecil. Jadi orang yang ada masalah Cushing syndrome ni, kalau tengok kaki dia kecil, perut dia buncit, kat sini ada bonggol sikit, kemudian tangan dia pun nampak kecil, tapi perutnya saja yang buncit, yang nampak besar. Tetek dia pun kalau lelaki nampak besar, dan dia banyak juga ada bruises ataupun dia ada merah-merah dekat dia punya kulit, sebab kulit dia macam fragile. Kulit dia macam senang nak pecah. Ini adalah yang kita nampak dekat luar. Jadi kalau kita tengok apa yang berlaku dekat orang yang ada masalah obesity, kita tengok kalau kita yang perut buncit ni, kalau kita tengok simptom dia lebih kurang macam dia ada Cushing syndrome. Tapi Cushing syndrome dia tu maknanya taklah obvious macam orang yang betul-betul ada masalah Cushing syndrome ni. Jadi punca utama kenapa orang perut buncit adalah disebabkan oleh hormon kortisol dia tinggi dalam darah dia. Kenapa hormon kortisol tu tinggi? Apakah yang menyebabkan hormon kortisol tu tinggi? Yang pertamanya adalah stres. Bila maknanya hormon kortisol, selalu Dr. Ju cerita, hormon kortisol adalah hormon yang dikeluarkan bila kita stres. Bila kita stres, badan kita perlukan hormon ni. Hormon tu adalah untuk membantu kita fight and flight. Maknanya untuk membantu kita bila kita berada dalam keadaan stres, kita perlukan gula yang banyak dalam darah kita untuk membentuk tenaga yang tinggi. Kita perlukan oksigen yang banyak. Kita perlukan that's why BP kita naik, heart rate naik, gula naik, insulin naik. Jadi itu adalah proses semula jadi fight and flight untuk membantu orang-orang yang ada dalam keadaan stres. Jadi apa berlaku kalau kita berada dalam keadaan chronic stress? Jadi chronic stress akan menyebabkan kita badan kita keluarkan hormon kortisol secara berterusan. So kita akan dapat simptom-simptom lebih kurang macam Cushing syndrome, di mana kita punya gula akan tinggi dalam darah, insulin akan tinggi dalam darah. Jadi benda ni menyebabkan insulin akan menyebabkan gula yang ada dalam darah disimpan. Ini sebenarnya adalah proses semula jadi. Maknanya bila kita punya tok nenek moyang dulu-dulu tu sebenarnya genetik dia dengan genetik kita sama. Maknanya tak ada apa-apa perubahan. Maknanya kita ada sama. Jadi apa yang berlaku sekarang adalah maknanya bila kita
dalam hidup kita, kita perlukan tenaga. Kita perlukan kita perlukan tenaga untuk bergerak, tenaga untuk jantung kita berdenyut, tenaga untuk paru-paru kita mengembang mengecut untuk kita bernafas, tenaga untuk kita berlari, berjalan semua. Jadi benda tu sama. Tok nenek moyang kita pun guna benda yang sama. Jadi apa yang membezakan antara tok nenek moyang kita dengan kita sekarang? Genetik kita sama, tetapi genetik kita ada banyak berubah, ada banyak lari dari banyak berlaku perubahan pada genetik kita disebabkan oleh apa yang kita buat zaman sekarang. Maknanya kalau dulu-dulu kita dia orang perlukan maknanya apa yang dia orang makan adalah tidak sama dengan apa yang kita makan. Maknanya genetik kita ni, kalau kita hidup untuk survive, kita hidup untuk maknanya kita bersedia untuk hidup. Contohnya kalau kita ada beruang, kita nampak beruang tu gemuk. Beruang dekat kutub contohnya sangat gemuk. Adakah dia ini adalah maknanya beruang tu gemuk? Adakah disebabkan beruang itu sakit? Gemuk sakit. Tapi kita nampak dia lari semua laju. Sebenarnya beruang tu dia makan waktu-waktu dia ada waktu tertentu di mana dia tak boleh cari makanan. Maknanya beruang tu waktu dia boleh cari makanan, dia akan makan. Makanan tu akan disimpan dalam hati dia sebagai bekalan, disimpan dalam lemak dia jadikan bekalan, dan lepas tu waktu musim sejuk dia mungkin tak bergerak lagi dan dia duduk saja hibernasi kan. Ini maknanya dia duduk apa nama bahasa dia. Jadi dia akan gunakan lemak tu. Jadi kalau nak tahu, beruang tu dia boleh guna tanpa makan selama 3 bulan hingga 6 bulan dan dia akan sehat. Maknanya dia boleh tak makan sampai 6 bulan dengan menggunakan apa yang ada kat dalam simpanan badan dia sahaja untuk dia hidup. Jadi manusia pun sebenarnya kita punya tok nenek moyang dulu sama. Dia orang susah nak cari makanan. Dia orang nak cari makanan tu susah. Jadi dia orang akan makan. Lepas tu bila dia makan tu sebenarnya dia simpan dalam badan kita. Kita akan simpan makanan kita dalam hati. Maknanya karbohidrat disimpan dari gula disimpan dalam hati untuk sebagai bekalan bila kita tak ada makanan. Jadi bila ada berlebihan badan kita sebab dah biasa tok nenek moyang kita dulu simpan makanan. So badan kita akan simpan lemak tadi makanan tadi dalam bentuk lemak untuk keadaan-keadaan yang di mana kita tak boleh cari makanan untuk orang zaman dulu. Jadi benda tu, proses tu berlaku bertahun-tahun dengan normal. Maknanya makanan real food dia akan buat apa yang genetik kita suruh. Maknanya sekarang apa yang berlaku sekarang adalah berlaku banyak perubahan pada jin kita. Maknanya kenapa benda yang dulu-dulu tidak berlaku? Sebab yang pertama kita overeating. Kita makan terlalu berlebihan dan apa yang kita makan adalah makanan yang zero energy. Kebanyakan kita sekarang makan benda-benda yang tak ada nutrien dalamnya. Jadi benda-benda yang diperlukan oleh tubuh kita tak ada. Jadi ini yang banyak mengubah kita punya jin, kita punya proses dalam badan kita. Jadi yang menyebabkan kita dapat macam-macam penyakit. Jadi sekarang untuk orang yang ada masalah obesity ini, kita bermain dengan hormon utamanya kortisol. Maknanya macam mana, dan kortisol tadi doktor cakap disebabkan oleh sama ada physical stress, mental stress ataupun dalaman badan kita stress. Physical stress contohnya you exercise terlalu ekstrim, itu adalah physical stress yang akan menaikkan you punya hormon kortisol. Kita juga ada mental stress, maknanya you mungkin stress yang disebabkan oleh you ada masalah itu, masalah ini, dan kita juga ada dalaman kita yang boleh berlaku stress juga. Maknanya mungkin dalaman you banyak sangat toksik, dalaman you banyak sangat free radical, you punya oxidative stress you sangat tinggi. Itu
adalah stres juga. Jadi benda-benda tu bukannya stres kat otak saja menyebabkan hormon kortisol tinggi. Maknanya mungkin disebabkan oleh you ada masalah kat dalaman. Badan you banyak toksik. Okay, apa yang kita makan mungkin usus you tak sehat. Bila usus tak sehat, apa yang kita makan tu boleh leak, boleh masuk ke dalam darah kita menyebabkan banyak toksik dalam badan kita. Toksik dalam badan kita juga adalah satu bentuk stres yang menyebabkan badan kita keluarkan banyak hormon kortisol. That's why kalau kita tengok ada orang dia kata saya tak makan pun doktor, tapi kenapa saya gemuk? Sebab you ada kortisol tinggi dalam badan you. Disebabkan you ada stres kat dalam badan you, bukan otak. Bila kita cakap you ada stres, saya tak stres doktor, saya sehat je, saya tak fikir apa-apa pun. You tak tahu bahawa dalam badan you penuh dengan stres. Mungkin you ada gastric, you ada GERD, you ada masalah leaky gut syndrome. Mungkin kat dalam badan you punya hati sana banyak lemak. Banyak lemak, you ada yang keadaan yang dipanggil fatty liver ataupun hati berlemak. Jadi kenapa semalam Dr. Ju dah cerita macam mana lemak terbentuk. Lemak terbentuk adalah daripada gula yang berlebihan. Kita tahu gula ada fruktos, ada laktos. Dan ni fruktos dia hanya boleh diproses dalam hati. Kalau you all nak tahu, hati kita ni sebenarnya besarnya 1/60 daripada seluruh badan kita. Maknanya kalau dia nak simpan lemak, dia berapa banyak lagi saja dia boleh simpan. Sedangkan fruktos semua diproses dalam hati kita. Semua nak ditukarkan jadi lemak. Jadi lemak yang terbentuk kalau kita makan banyak sangat gula, lemak tu, fruktos tu akan masuk ke dalam hati. Hati kita bekerja menyebabkan hati kita penuh dengan lemak. Dan sebab proses tu sangat cepat dan benda tu berlaku dalam hati kita. Jadi cuba bayangkan hati kita sangat kecil berbanding dengan badan kita dan menyebabkan hati kita boleh rosak disebabkan oleh masalah fatty liver. Dan kalau itu adalah dalam hati, dan gula pula dia akan ditukar kepada lemak, dan lemak tu berkumpul paling dia suka pada ruang kosong. Ruang kosong tu kat mana? Kat dalam perut. Kat dalam perut, maknanya dia suka berkumpul dekat ruang kosong, dekat perut. Dia penuhkan dulu ruang kosong tu. Dia penuhkan dulu dekat ruang-ruang dekat dalam perut tu, dekat momentum kita. That's why perut kita penuh dengan lemak. Jadi adakah cara ni dengan cara kita exercise, angkat kaki, angkat punggung, angkat kaki lah macam-macam. Satu hari 2-3 jam dia kata, sebab katanya boleh menguruskan perut. Adakah ia boleh jalan? Adakah cara ni boleh membantu kita untuk kita turunkan buncit, hilangkan perut buncit? Benda tu tak mana sabah kan? Jadi sebab dia terbentuknya daripada general. Bukannya kita makan dalam perut terus dia menyebabkan perut kita buncit. Tak, dia daripada hati dulu, daripada sel-sel dalam darah kita dulu, dan kita melibatkan hormon yang utama, hormon kortisol. Ada juga hormon lain yang terlibat dalam masalah obesity tu. Jadi hormon tu adalah hormon yang dipanggil hormon growth hormone ataupun hormon growth hormone, hormon pertumbuhan. Jadi hormon growth hormone ni yang keluarkan otak kita. Jadi growth hormone tu bila kita umur dah meningkat, growth hormone akan drop. Bila growth hormone drop, banyak yang berlaku dalam badan kita. Lemak-lemak akan berkumpul dekat perut. Bila growth hormone kita drop, maknanya bila growth hormone kita parasnya rendah, dia akan menyebabkan lemak-lemak berkumpul dekat kita punya perut. Okey, dan macam mana kita nak turunkan lemak tu, nak meningkatkan. Apa yang boleh menurunkan lagi growth hormone tu adalah contohnya apa yang kita makan. Contohnya gula, dia boleh menurunkan. Stres juga boleh menurunkan lemak dia. Dan kita ada physical stress, mental stress. Semua tu boleh menurunkan kita punya kadar growth hormone dalam badan kita. Maknanya untuk kita kuruskan badan kita bukan hanya sahaja untuk kuruskan perut, kita just exercise. Exercise, angkat kaki, pumping boleh kurus perut. Itu semuanya adalah myth, adalah mitos semata-mata, dan you all akan penat sebab
kita kena tahu puncanya. Dan kita kena tahu juga punca kita obes juga disebabkan oleh kita ada insulin resistant. Maknanya kita ada masalah insulin resistant. Jadi macam mana cara kita nak betulkan insulin resistant? Insulin resistant tu apa? Insulin resistant adalah keadaan di mana bila insulin dalam badan kita tidak boleh bekerja. Insulin gunanya adalah untuk angkut, dia macam kenderaan. Dia macam transport, dia macam kenderaan, dia angkut gula masuk dalam sel. Dalam sel gula tu akan diproses jadi tenaga. Insulin resistant adalah keadaan di mana sel kita dah saturated. Sel kita dah penuh dengan gula. Jadi sel tutup pintu. Sel gula tak boleh masuk lagi dah. Insulin tak boleh kerja. You ada insulin tu macam contohnya you ada kereta hebat mana pun. Dia tak boleh masuk sebab dah ada roadblock. Dah ada roadblock. Macam dah PKP lah senang cerita. Dah ada total lockdown. Insulin resistant umpama total lockdown dalam you punya sel. Sel-sel you dalam badan you ada 37 trilion. Sel-sel tu semua penuh dengan gula dah. Jadi dia tutup pintu. So insulin tak boleh bawa masuk dah. Insulin tak boleh bawa tak boleh angkut gula masuk dalam sel. Jadi bila insulin tak boleh angkut dah, gula dah saturated, kau makan lagi, gula makin banyak dalam kita punya salur darah. Jadi gula ni badan kita akan tukar kepada lemak, dan lemak tu yang disimpan dalam perut kita. That's why perut kita buncit. Bila makan gula banyak-banyak, perut kita buncit. Bukan sebab makan lemak. Tak ada kena-mengena dengan lemak yang kita makan dengan perut kita yang buncit. Okey? Tapi puncanya adalah disebabkan oleh hormon tadi, hormon kortisol, hormon growth hormone, hormon insulin, dan juga kita juga bermain dengan hormon lapar dan hormon kenyang. Maknanya bila kita makan, perut kita kenyang, dari satu hormon dikeluarkan. Jadi hormon tu akan, hormon tu namanya hormon leptin. Jadi leptin tu akan hantar signal pada otak kita, kata, okey, aku dah kenyang, dah berhenti makan. So otak kita cakap, okey mulut berhenti mengunyah. Contohnya macam itulah. Jadi hormon tu adalah hormon kenyang namanya. Dan bila hormon kenyang tu selalu sangat keluar, macam dia tiap-tiap minit you makan aja, asyik makan, dia keluar. Lama-lama badan you dah biasa, dah resistant, dah tak hirau dah dengan hormon yang keluar tu. So you akan tak kenyang-kenyang, sebab you dah ada leptin resistant. Leptin resistant tu umpama you hari-hari makan ubat tidur, lama-lama ubat tidur tu dah tak jalan. Samalah dengan leptin resistant. You hari-hari makan, hormon tu keluar saja suruh you berhenti makan, tapi dia lama-lama dah terbiasa, dia tak nak berhenti makan dah. Maknanya hormon tu dah macam tak ada je. Keadaan tu dipanggil leptin resistant. Kita juga bermain dengan hormon kenyang. Sepatutnya bila perut kita lapar, dia dah penuh, badan kita akan perut ni hormon lapar. Hormon lapar bila perut kita kita gula dalam darah kita dah tinggi, dan kita bila gula drop dalam darah kita, dia akan menyebabkan hormon lapar dirangsang. So kita lapar, kita makan balik. Jadi kita asyik-asyik kita lapar je sebab adanya insulin resistant menyebabkan kita selalu hormon lapar ni selalu dirangsang. Jadi kita akan sentiasa lapar. Jadi apakah dia cara macam mana yang terbaik untuk kita turunkan ataupun hilangkan perut buncit tu? Adakah dengan exercise? Adakah exercise tu penting? Yes. Exercise juga penting. Exercise juga penting. Jadi exercise hanya memainkan peranan dalam 0 hingga 20% sahaja untuk sesetengah orang. Ada sesetengah orang exercise langsung tak jalan. Dan sebenarnya
sebenarnya yang paling penting adalah diet. Diet memainkan peranan dalam 50 hingga 90% untuk kuruskan perut, untuk hilangkan buncit perut. Dan yang seterusnya adalah untuk manage stres. Manage stres sangat penting. Dia memainkan peranan antara 5 sampai lebih kurang 50%. Jadi kalau you exercise saja dan cuma 20% saja dia berkesan dan ramai orang tak berkesan, you akan penat sahaja. Dan diet memainkan peranan sehingga 90% daripada untuk kuruskan badan adalah dengan berdiet. Maknanya dengan melakukan diet. Dan seterusnya adalah diet ni meliputi juga intermittent fasting. Jadi untuk kuruskan badan bukan dengan exercise sahaja. Exercise hanya sikit saja membantu. Yang paling penting adalah kita kena jaga diet. Kita kena amalkan diet yang betul. Dan Dr. Ju selalu ajar untuk you all buat diet ketogenic diet. Juga intermittent fasting. Apa dia ketogenic diet? Ketogenic diet adalah diet di mana bila kita makan, insulin kita makin drop. Bila insulin drop, lemak tidak terbentuk, malah lemak dicairkan. Jadi itu adalah ketogenic diet. So you all kena belajar apa dia ketogenic diet. Dr. Ju ada banyak buat video-video tentang ketogenic diet. Ketogenic diet adalah diet di mana apa yang kita makan 75% adalah lemak baik. Lemak tu boleh daripada apa-apa daripada kelapa, apa-apa daripada susu dan juga boleh ambil daripada avocado, boleh minyak zaitun, boleh minyak apa lagi? Minyak-minyak yang bagus, yang sehat. Jadi itu adalah sumber-sumber lemak dan juga telur. Telur adalah sangat bagus untuk ketogenic diet because telur adalah the best food in this universe, in this planet. Maknanya tak ada makanan lain sehebat telur. Orang takut nak makan telur. Telur kolesterol, telur sakit jantung. Siapa yang cakap? Adakah sumber tu betul? Adakah you all dah buat kajian bahawa telur tu punca sakit jantung? Kenapa tok nenek moyang kita dulu semuanya makan telur? Telur kampung lagi. Nak semalam-malam Jumaat, wah, jom telur kampung, letak madu. Sebab telur is the best food in this world. You boleh makan seberapa banyak yang you boleh telan. Sebenarnya tak boleh telan pun. 2 biji pun dah tak boleh telan kan? Sebab dia lemak. Sebab kalau kita makan lemak sebenarnya, kita punya pusat lapar tidak dirangsang. Maknanya hormon leptin cepat dirangsang. Jadi bila kita makan lemak sebenarnya kita tak boleh makan banyak. Kita tak ada lapar sahaja. Makan sikit dah kenyang. Dan lepas tu lama lagi baru kita lapar. Tapi kalau kita makan benda-benda yang fast food, kita akan cepat lapar. Especially kalau fast food tu banyak chemical dalamnya. Garam, MSG dalam tu banyak. Dan ada juga banyak benda-benda chemical dalam makanan kita yang menyebabkan kita tak boleh kenyang. Asyik lapar saja. Because bila makanan yang berproses, glycemic index dia sangat tinggi. Glycemic load dia sangat tinggi. Gula akan meroket. Gula akan naikkan insulin. Insulin akan menyebabkan gula semua ditukar jadi lemak. Gula dalam darah drop dengan cepat. Menyebabkan you punya hormon lapar dirangsang. Jadi kita akan sentiasa lapar. Jadi macam manakah kita nak turunkan hormon kortisol? Pertama adalah diet yang betul. Ketogenic diet, intermittent fasting, dua-dua turunkan kolesterol. Dan kalau kita ada stres, kita kena manage stres. Ramai antara kita, especially musim PKP ni, semua orang stres. Stres tak cukup duit. Stres kadang-kadang rumah kecil, tak tahu nak ke mana-ke kat situ saja. Keluar tak boleh. Okey. Jadi kalau keluar takut nanti kena tahan. Dah kena tahan, kena denda lagi, duit nak bayar tak cukup. Jadi stres. Jadi bila stres asyik makan saja. Bila makan saja gemuk. Itu adalah stres mental, stres fizikal. Adakah exercise yang ekstrim tu boleh membantu untuk menguruskan berat badan? Ya, kalau untuk short term. Tetapi apakah berlaku bila kita buat very high? Maknanya kita exercise yang sangat ekstrim. Exercise yang sangat ekstrim adalah exercise di mana you punya hormon stres tadi, kortisol, akan meningkat dengan tinggi. Jadi bila hormon kortisol tu tinggi, jadi gula tinggi dalam darah, insulin tinggi dalam darah. Dan apa berlaku bila you berhenti exercise?
dalam ni insulin akan tinggi dalam darah you. Insulin tadi akan ambil semua gula yang terbentuk sebab dalam badan kita untuk jadikan tenaga, dan bila habis exercise you akan gula drop. Gula drop akan menyebabkan otak you hormon lapar you akan dirangsang. So you lapar. So you makan. Masa you makan tu masalah yang insulin tinggi waktu tu sebab you tengah dalam keadaan physical stress. Insulin tadi akan ambil semua yang you makan tadi buat dijadikan lemak. That's why ada orang yang exercise yang tak betul, dia buat exercise tapi dia tak boleh kurus. Bila dia tak exercise dia makin gemuk sebab kita buat benda, kita buat physical stress yang physical exercise yang salah. Apakah exercise yang betul? Exercise yang betul adalah you buat aerobic exercise. Aerobic exercise maknanya you exercise dengan menggunakan oksigen sebagai bahan bakar, yang membakar you punya gula untuk jadikan tenaga. Maknanya you kena buat exercise yang tidak menyebabkan you tercungap-cungap. Sebab bila kita buat exercise sampai kita tercungap-cungap, maknanya itu adalah stres. Itu adalah satu exercise yang menyebabkan stres. That's why antara jogging dengan berjalan adalah lagi bagus. Maknanya bila kita exercise dengan relax, dengan berjalan ataupun naik basikal, laser macam tu je, apa yang berlaku adalah pembakaran lemak berlaku melalui proses aerobik. Jadi ini akan menyebabkan badan kita boleh kurus. Dan kalau you buat extreme exercise, you jogging, bila you berhenti, maknanya you kena, kalau you nak jogging extreme tu, nak exercise, nak main teruk-teruk, you kena main benda tu seluruh umur hidup. Kalau tidak, you berhenti dia akan naik. You berhenti akan naik. Sedangkan kalau you buat exercise dengan berjalan kaki ataupun kayuh basikal relax, lemak akan dipecahkan, bukan dibentuk. Sebab insulin you tidak meningkat. Jadi badan you akan gunakan gula dalam badan you digunakan, dan kalau dia tak cukup dia akan pecahkan lemak dalam proses yang dipanggil aerobik. Selalu kita tersilap dengan aerobik exercise. Adakah aerobic exercise yang you all melompat-lompat itu betul-betul aerobic exercise? You all kena study. Tengok lecture daripada doktor-doktor apakah yang dimaksudkan dengan aerobic exercise. Banyak orang yang tersilap. Jadi kalau you tengok orang yang dulu-dulunya mungkin dulu-dulu ahli sukan yang sangat hebat, lepas tu dia pencen, dia langsung tak pergi sukan, badan dia memang akan gemuk sebab insulin dia tinggi, sebab dia punya kortisol dia tinggi. Lagi-lagi kalau you berada dalam keadaan stres. Dan selain daripada diet, manage you punya stres, you all juga boleh buat betulkan apa yang ada dalam badan you. Sebab internally kalau you ada stres, you punya body stress, dalam badan you ada stress, maknanya banyak toksik, itu juga menyebabkan you gemuk. Itu juga tidak boleh membantu you dalam menguruskan you punya belly, menguruskan you punya perut. Jadi kita kena pergi all out. Maknanya kita kena diet yang betul, kena punya exercise yang betul. Kita kena juga buang toksik-toksik yang ada dalam badan kita, buang inflammation dalam badan kita dengan pelbagai cara lah. Ikut you all lah, sama ada daripada diet yang betul ataupun mungkin you all boleh buat ambil suplemen-suplemen yang betul. Jadi itu adalah cara yang terbaik macam mana kita nak buat nak kuruskan perut. Maknanya you kena betul-betul buat diet yang betul. Especially you all buatlah ketogenic diet. Ketogenic diet is the best diet untuk kita kuruskan badan. Ada orang tanya, boleh tak kita buat ketogenic diet ni berterusan? Kalau you dah kurus, sebenarnya you boleh alternate antara ketogenic diet dengan low carb diet. Apa beza ketogenic diet dengan low carbohydrate diet? Ketogenic diet maknanya you reach ketosis. Maknanya badan you tukar daripada guna gula kepada guna keton sebagai tenaga. Pemecahan lemak berlaku. Low carbohydrate diet adalah diet di mana you ambil kurang karbohidrat tapi you tak perlu reach ketosis. Maknanya you tak perlu ada keton dalam badan you. Maknanya badan you boleh gunakan gula tapi dia gunakan gula yang low level. Maknanya gula you dalam keadaan normal. Itu kalau orang yang kurus sangat, dah kurus, dia tak tahu macam mana nak
nak apa ni nama nak buat lagi lepas tu. So you all boleh buat low carbohydrate diet di mana you tak reach ketosis. Jadi you punya gula rendah saja, jadi badan you gunakan apa yang ada sahaja. Jadi dia tak perlu nak pecahkan lemak lagi dalam badan you sebab you dah cukup kurus. Sebab adakah kalau you teruskan ketogenic diet ni bahaya? Kalau you tengok daripada luar negara, ada yang dah mengamalkan ketogenic diet ni berpuluh tahun. Ada yang sampai sekarang umurnya, dan Dr. Ju tengok dah umur 70 lebih tahun. Tapi dia masih lagi mengamalkan ketogenic diet dan dia sangat healthy. Tapi apa ni ramai juga orang yang skeptikal yang tak percaya pasal ketogenic diet. Tapi kalau ianya betul-betul pertama untuk mengelakkan mengurang ataupun membantu masyarakat ataupun orang-orang yang ada masalah obesity, membantu untuk orang-orang yang ada masalah kencing manis daripada dapat komplikasi daripada penyakit tu, maknanya ketogenic adalah memang diet yang sesuai untuk you, diet yang terbaik untuk you untuk mengelak daripada menghindarkan diri daripada penyakit kronik tu. Jadi mana kita nak kita nak dapat sakit jantung, dapat heart attack, dapat kidney failure, kaki kena potong, mata buta, kemudian apa lagi, urat saraf semua habis. Jadi adakah kita nak yang tu ataupun kita jaga diri kita dengan mengamalkan diet yang betul dan kita bebas daripada penyakit-penyakit kronik tu. Jadi ingat, siapa-siapa yang ada perut buncit dekat sini, jangan saja-saja kuruskan badan dengan hanya buat exercise. You kena buat diet yang betul. Buat ketogenic diet. You kena buat you boleh buat juga intermittent fasting. You boleh buat omat. Dah terbukti dah. You boleh buka dekat Instagram. You tajuk dia kalau tak silap keto lifestyle. You tengok orang yang sebesar-besar manusia boleh kecut, boleh kurus dengan ketogenic diet. Ini adalah yang terbaik daripada you buat bariatric surgery. Banyak orang, ramai orang kat sini dia buat bariatric surgery. Ada perut dia, potong perut dia, kecikkan. You tahu tak, bila kita potong perut, kita kecikkan, kita tak boleh makan. Bila tak boleh makan, kita makan muntah. Kita makan muntah. Lagi satu, makanan tidak diserap dengan sempurna. Makan cirit. Memanglah you akan kurus. Tapi nak ke you hidup buat benda yang menyeksakan tu? Kalau lebih baik you buat ketogenic diet, makan dengan tanpa rasa bersalah. Makan sedap dengan tanpa rasa bersalah. Jadi besok mungkin Dr. Ju akan live lagi tentang apa perkara-perkara yang tak betul untuk kita nak menguruskan badan. Apa benda-benda mitos yang tak betul yang kita lakukan untuk kurus, untuk perut, untuk kempiskan perut, insyaAllah. So siapa-siapa yang belum lagi beli Bosta Coco ni, bolehlah, sebab kita ada offer, pakai kupon tu you all dapat 5% discount. So siapa-siapa yang semalam ada tengok pelancaran Coco Keto Coco, kita bolehlah dapatkan di store Dr. Ju lah, Dr. Ju Keto Shop. Jadi dia ada dalam minggu ni 30 hari bulan pun dia orang akan live, dia orang akan cabut. Siapa-siapa yang beli produk ni, tim Dr. Ju akan buat cabutan dan you all boleh dapat hadiah-hadiah yang kami sediakan. Keto Coco, kalau yang tak tahu, adalah satu minuman yang you bila minum you akan cepat capai ketosis, you akan tak lapar. Okey, itu saja daripada Dr. Ju. Selamat semoga semuanya sehat dalam waktu PKP ni. Semoga semuanya jaga kesihatan, jaga diri, lockdown, duduk dekat rumah. Kalau tak perlu, tak payah keluar macam Dr. Ju. Okey, bye. Assalamualaikum.